Okey, hari ni kita belajar tajuk penyelesaian masalah yang melibatkan graf jarak masa ni. Masih lagi tajuk 7.1 Okey, tengok contoh soalan. Okey, graf ni merupakan graf jarak masa. Ni jarak, ni masa. Ini tempoh pergerakan zarah Q dalam masa 15 saat. Okey, dia nak jumlah jarak keseluruhan dalam dalam meter pergerakan Q dengan dalam tempoh 15 saat. Jumlah jarak. Kalau jumlah jarak, inilah. Daripada sini, digerak sini, lepas tu dia patah balik semula. Jadi awak kena tambah. Cumanya yang ni, untuk yang ni, dia mula dengan 60. Jadi, untuk soalan yang pertama ni, jumlah jarak. Yang pertama kita kena tolak lah. 130 tolak dengan 60. Sebab dia mula pada 60 meter. Kalau dia mula pada kosong, terus kita ambil 130 lah. Lepas tu dia berhenti dan dia patah balik. Bila dia patah balik ni, kita tambah dengan 130 lagi. Sebab dia patah sampai ke kosong sini. Jadi jumlah dia bersamaan dengan ni 130 tolak 60 dapat 70 meter tambah 130. So jumlah semua 200 meter. Okey, itu untuk jumlah jarak. Okey, yang kedua dia nak nilai T. Nilai T dalam saat sekiranya laju zarah itu dalam T saat pertama ialah 14 meter per saat. Okey, dibagi dalam soalan laju bersamaan dengan 14 meter per saat. Dia tanya tentang nilai T. Okey, kita tahu laju apa rumus laju? Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jarak bahagi dengan masa. So kat sini laju dah tadi dapat. Dia diberi dalam soalan 18 M14 meter per saat sama dengan jarak. Jarak kita kira yang bahagian pertama tadi 130 tolak 60 dapat 70. Jadi kat sini 70 lah. Okey, masa ni adalah T. T kita tak tahu berapa saat ni. Jadi nak tahu T kat bawah kita pindahkan sebelah. Yang ni 14 pindah sebelah. So T sama dengan 70 per 14 ni pindah sebelah ni jadi bahagilah. 14, 70 bagi 14 dapat berapa? Dapat 5 saat. Contoh. Okay, boleh? Okay, dan yang terakhir, soalan yang terakhir B. Okay, hitung purata laju dalam meter per saat bagi keseluruhan pergerakan zarah itu. Laju purata. Laju purata apa dia punya rumus dia? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak kita dah kira tadi. Dapat 200. So di sini 200 meter lah. Per dengan jumlah masa ni lah 15 saat. 15. So ni tekan je kalkulator. 200 bahagi 15. Dapat berapa? 3.85 meter per saat negatif 1. Okey, boleh. Itu soalan contoh yang pertama. Okey, tengok contoh yang kedua. Tengok soalan ni. Okey, dalam graf jarak masa di bawah OAB. OABC. OABC ni mewakili pergerakan sebuah motosikal dari Arau ke Sungai Petani. Manakala PBQ. Ada dua garis graf ni Graf OABC dengan PBQ. PBQ ni mewakili sebuah kereta dari Sungai Petani ke Arau. Okey, kedua-dua kenderaan bertolak pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. Okey, dua kenderaan. Yang ni OABC ni adalah motor, yang PBQ ni adalah kereta, gerakan kereta.
Okey, yang pertama dia nak jarak dalam km, dalam kilometer, dari Sungai Petani ke lokasi di mana kedua-dua kenderaan bertemu. Kat mana? Bahagian mana pada gambar rajah ni kedua-dua kenderaan tu bertemu? Kalau pada graf, kita tengok pada persilangan graf tu lah. Dia bersilang kat mana? Dekat titik B. Nampak tak? Dekat titik B dia bersilang ni. Graf PBQ dengan OABC. OABC ni gerakan motor. Ni untuk gerakan motor. PBQ ni untuk gerakan kereta. Lokasi ni, lokasi pula. Ni dari Arau Arau ke Sungai Petani. Arau ke Sungai Petani. Ni Arau, ni Sungai Petani. Jadi yang kereta ni pula daripada Sungai Petani ke Arau. Motor gerakan dia tu dari Arau ke Sungai Petani. Yang Petani pula dari Petani. Dari yang kereta pula dari Sungai Petani ke Arau. Okey, untuk soalan yang pertama tadi, dia nak jarak yang mana motor dengan kereta tu bertemu. So kita tengok pada graf yang bersilang. So dia bersilang pada titik B kat sini. Jadinya untuk A, nak tahu jarak titik B, awak tengoklah 150 ni bertemu dekat B ni, nilai dia 80. Jadi jarak dia bersamaan dengan 150 tolak dengan 80. Dapat berapa? 70 km. Okey, boleh. Okay, pada graf, kalau untuk yang dikata bertemu kenderaan ataupun apa-apa je pergerakan, dia bertemu pada graf. So jadi awak tengok graf tu bersilang. Yang mana dia bersilang? So kalau kat sini untuk pada titik B lah. Jadi jarak daripada yang pertama ke yang kedua, kita tolak. Okey, yang kedua, soalan yang kedua, dia nak laju bagi pergerakan motor itu dalam tempoh 30 minit pertama. Okey, motor yang ni yang sengit-sengit ni 30 minit pertama. 30 minit pertama duduk di bahagian sini, OA ni. Jadi untuk laju bahagian 30 minit pertama dia sama juga dengan laju dalam tu masa 48 minit ni. Jadi laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Ini untuk 30 minit pertama. Okey, jarak kat sini daripada O ke A 80. Masa dia kat sini adalah 48. Okey, unit kat sini ni adalah minit. Minit kita nak tukar dia kepada jam. Jadi 48 ni kena bahagi dengan 60 lah. 80 per 48 bahagi 60. Awak tekan je kalkulator. Dapat berapa? 100 unit dia kilometer per jam. Okay, boleh. Okay, yang seterusnya yang B, hitung nilai C. Hitung nilai C, SC pula, sorry. Hitung nilai T. T kat sini. Nampak Dalam minit sekiranya kadar perubahan jarak terhadap masa kereta itu adalah seragam dari Sungai Petani hingga ke Arau. Okey, dia kata hitung nilai T ni jika kadar perubahan jarak terhadap masa. Kadar perubahan jarak terhadap masa ni merupakan laju lah. Dia nak confusekan awak je. Kadar perubahan jarak terhadap masa.
Okey, ini merujuk kepada laju. Sebenarnya dia adalah laju. Jadinya kita boleh guna rumus laju. Okey, dia kata ini adalah laju seragam. Jadi kita nak guna rumus laju. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So yang ni laju dia, jarak dia 150. Sama dengan 150 bahagi dengan masa dia 120 minit. Okay, ini untuk laju keseluruhan daripada sini ke sini. Okay, yang soalan tu nak untuk masa ke T. Masa ke T. Jadinya untuk laju yang ni, laju minit ke T ni bersamaan dengan jarak per masa. Okey, jarak bahagi masa. Jarak dia kat sini daripada titik B 80. Ini kita kena tolak lah. Daripada sini ke sini kan. Ini kereta bukan motor. Daripada atas ke B. Titik P ke B. Jadi jarak dia 150 tolak dengan 80. Bahagi dengan masa dia, kita tahu T. Ni dapat apa ni? 150 tolak 80. 70 per T. Jadi kita samakan nilai ni dengan nilai yang ni. Kenapa nak sama? Sebab dia kata laju seragam. Dalam soalan ni dia kata laju seragam. Perkataan seragam tu samalah. Tak kira minit tu duduk di mana-mana. Kalau kat sini ke, kita kira jarak ni per masa 48, tetap akan dapat jawapan yang sama dengan ni. Sebab dia adalah laju seragam. Sekarang ni tanya tentang minit T. Jadi kita buat samalah. Yang ni sama dengan yang ni. So 150 per 120 tadi sama dengan 70 per T. Kita nak T. T berada kat bawah sekarang ni. So kita pindahkan dia ke atas. Yang ni, dua ni kita pindah dia sebelah sini. Kita tukar dia punya urutan. Kedudukan dia ni 70. 150 dari atas. Bila pindah sebelah ni jadi ke bawah. Ni 120 di bawah. Bila pindah sebelah jadi naik atas. So ketikkan. So tekan kalkulator. Dapat apa ni? 56 minit. Boleh? Boleh faham? Jelas ke? Okay, tengok soalan contoh yang terakhir. Okay, ini merupakan contoh dalam buku teks. Okay, graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan daripada Seremban ke Lumut. Seremban ke Lumut. Lumut tak ada. Okay, Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanan dia ke Lumut. Okey, soalan dia, jika laju purata Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66.2/3 km per jam, hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Okey, laju purata. Laju purata bersamaan dengan jumlah jarak bahagi dengan masa. Bahagi dengan jumlah masa. Jadi kita nak tahu nilai R lah. Seremban. Okay, graf ni tak nampak dia punya graf ni. Okay, ni je graf yang ada. Graf ni tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab perjalanan dia dari Seremban, ini Seremban, ke Lumut. Bahagian Lumut tak ada. Sebab tu kata tak lengkap.
Ini dia hanya setakat rawang dan dia berhenti rehat sahaja. Okey, untuk soalan yang pertama tadi, dia nak dia nak jarak antara seremban dengan rawang. Seremban dengan rawang ni jarak dia berapa? So nilai R lah dia nak tahu. Jadi laju purata kita boleh guna laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, laju purata dalam soalan dia dah bagi 66 2/3. Sama dengan jumlah jarak kita tak tahu. So kat sini dia nyatakan R, so kita tulis R lah. Jumlah masa dia sini berapa ni? Ni dalam minit jam. Ni 1 tengah-tengah. 1 jam 30 minit. Kalau 1 jam 30 minit. Ni dalam unit km per jam kan. Okey, 1 jam 30 minit. Ini unit. Kita tukar dulu jam ni, 1 jam 30 minit ni kepada jam sahaja. Jadi 30 bahagi dengan 60. Dapat berapa? 1.5. Ni 1.5 jam. So kat sini dia nak R. So yang bawah ni 1 jam 30 minit ni kita pindah sebelah. So R bersamaan dengan 66 2/3 km per jam darab dengan yang ni tadi nilai dia 1.5. Ni awak tekan je lah kalkulator. 66 2/3 darab dengan 1.5. Dapat berapa? Dapat 100 km. Boleh. Okey, yang B. Soalan B. Okey, diberi jarak di antara seremban dengan lumut. Seremban dengan lumut adalah 300 km. Dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km untuk sampai di lumut dari rawang. Dari rawang kat sini. Dia pesonteng dia. Dia pergi ke lumut ni. Nampak tak? Dari rawang dia pergi ke lumut dengan laju purata bersamaan dengan 80 km. Okey, lengkapkan graf jarak masa yang diberi mewakili keseluruhan jam. So bentuk graf dia akan macam ni lah. So kita nak kena lengkapkan. Sambung graf ni. Lukis balik graf, lengkapkan dia. So bila kita nak lukis, kita nak tahu jarak. Jarak kat sini berapa, masa pun berapa. Jadi kena kira lah dulu. Okey, untuk jarak. Okey, kat sini R tadi kita dapat 100. So kat sini kita label 100 lah. 100 km. Okey, dia kata jumlah daripada serembang dengan lumut ni 300. Serembang dengan lumut ni 300. Jadi daripada 100 berapa lagi? Berapa lagi kena? Jarak di antara lumut ke rawang. Ni berapa? 300 tadi tolak dengan 100. Dapat berapa? 200 km. So jarak kat sini nanti kita lukis tu sampai ke 200 km. Okey, jarak dah dapat. Masa pula. Masa, macam mana kira masa? Jadi kita guna rumus laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Temuan. Okey, jumlah jarak. Jumlah jarak kat sini okey, laju purata dia bagi 80 km per jam sama dengan jumlah jarak kita dapat tadi berapa? 200. Bahagi dengan masa tak tahu. So label T lah. So nak tahu T kat bawah, so pindahkan dia ke atas. Jadi T sama dengan 200 bahagi dengan 80. So dapat apa ni?
20 bagi 8. So, dapat 2.5 jam. So, kat sini, kita tambah lagi 2.5 lah. 2.5 maknanya 2 jam 30 minit. So, sini dah 2.5. Ni dah 2.5. Tambah lagi 5. Tambah lagi. Daripada 3 tambah 2, 5. So, graf kat sini nanti jadi 5. So, macam ni graf dia. Jadi gini. Yang asal sini kan daripada 0 sehingga 2.5 je. Jadi kita tambah lagi. Ni dah 5. So 2 jam tambah lagi 2 jam. 3. Ni setengah 2.5. 1 jam 2 jam. Dapatlah 5. Masa tadi, jarak tadi daripada 100, beza dia 200, tambah lagi 200, 100 tambah 200, 300 kat sini. So, ambil pembaris je. Awak sambung, plot titik kat sini. Ambil pembaris, sambunglah daripada sini ke sini. Jadilah grafnya tu. Kena ada masa, kena ada jarak. Jarak masa dengan yang baru. Macam ni graf dia. Okey.